kemenangan berjaya dicipta oleh Selangor di sini. Jadi sudah pun bermula dari Petaling Jaya dengan Merah Kuning memulakan perlawanan. Jadi saya Dani kini bersama saya untuk ulasan penuh 90 minit perlawanan Selangor dan Seripang. Ya, satu perlawanan yang begitu menarik. Saya ingat lagi pada 2018 kedua-dua ini bertemu sebanyak 5 kali. Piala Malaysia, Liga Super, Piala FA. Banyak memihak kepada Pahang. Tapi sekarang Selangor dalam satu perbezaan bagi mereka. Mereka telah memenangi 2 perlawanan berturut-turut, membawa masuk Faisal Halim. Saya rasa ini satu pemain yang cukup baik dan akan menambah kualiti dari segi serangan mereka. Dan bagi saya satu tugas yang satu ujian bagi kedua-dua pasukan kerana kedua-dua masih belum tewas. Terlepas Azwan Arifin, namun keseimbangan badannya sedikit mengecewakan dari Azwan Arifin. Antara pemain yang cukup rajin di sebelah kiri untuk membantu bahagian serangan, dan walaupun tugas utamanya adalah di bahagian pertahanan, Zaid. Ya, Azwan seorang pemain yang saya kenali sejak pemain di Kelantan, pemain di Penang. Seorang pemain yang rajin, akan turun naik membantu dia di bahagian kiri. Dan saya rasa agak nasib baik Selangor diberi ujian di awal minit yang pertama. Syarul Nazim untuk Brandon Gunn, terus menghantar ke depan untuk Ted Ong. Peluang awal, ancaman awal yang cuba direncanakan oleh Selangor. Antara lambung dari kapten mereka, Brandon Gunn. Ya, cukup baik idea ini. Brandon telah melihat ruang di hadapan Ted Ong dan hanya permukaan padang. Setelah bola telah menyentuh padang, ia telah laju terus ke dakapan penjaga gol. Cabaran yang diberikan oleh Sergio Aguero terhadap Yazan Al-Arab. Yazan Al-Arab jaringkan satu gol untuk setakat ini. Satu gol itu berhasil menerusi jaringan tunggal ketika melepaskan Kelantan United. Zikri Khalili coba untuk mencari Iron, juga sudah pun menjumpai sentuhan jaringan ketika menentang Kuching City tempoh hari. Dan kali terakhir kedua-dua pasukan bertemu di sini pada musim lalu, dengan Selangor menumpaskan Seripang dengan keputusan 3-1. Jaringan Alison Kayon, Yuri dan juga Yazan Al-Arab dengan Azam Aziz antara yang memberikan jaringan tunggal sebenarnya untuk Seripang ketika aksi pada bulan April yang lalu. Manakala ketika perlawanan di Darul Makmur, Seripang menumbangkan Selangor 2-0. Terang jauh ke depan untuk Kepas Sherman. Cuba untuk mencari Azwan. Tak berjaya. Baik dari Acakwa, namun beliau perlu lebih berhati-hati kerana kawasan yang sudah sempit di situ. Ya, benar. Tapi pemain-pemain Selangor, mereka perlu berani untuk bermain, untuk keluar daripada kawasan-kawasan yang sempit. Dan Tan Cheng Ho yang dibantu oleh Rama Makote, sudah tentu idea-idea yang menarik akan disajikan kepada pemain-pemain. Bagaimana mereka nak keluar daripada kawasan yang sempit? Adakah mereka perlu bermain dengan hantaran-hantaran pendek? Adakah mereka perlu hantaran-hantaran jauh? Ada insiden yang tidak mau kita lihat seawal minit ke-5 ini. Ada pelanggaran di antara Faisal Halim dan juga Azrif Nasrul Haq. Namun tindakan susulan itu dari Azrif ini perlu mendapat perhatian Fitri Maskun. Kerana perlawanan masih lagi awal, masih lagi panjang. Ya, sudah pasti ada sedikit emosi bersama Azrif. Sebelum berhijrah ke JDT, dia pernah bermain dengan Selangor. Ini ada satu reaksi daripada mungkin Faisal Halim. Lihat kepada pusingan badan Faisal itu. Ya. Itu yang mengakibatkan Azrif tidak untuk melakukan susulan atau tindakan susulan. Zikri
Jakwa untuk Syarul Nazim. Oh, kesilapan dari Syarul Nazim. Azam masih dengan satu percubaan jarak jauh. Cuba untuk melemaskan Khairul Azam Khalid. Kesilapan hantaran daripada Syarul Nazim. Ya, Wan, ini sesuatu yang saya telah fikirkan 2-3 minit yang lalu. Syarul Nazim sebagai seorang pertahanan, dia bertahan dengan baik, tetapi mengambil terlalu banyak risiko apabila dia mempunyai bola. Keputusan dia perlu lebih baik. Dia tak boleh mengambil risiko dalam kawasannya sendiri, terutamanya apabila melakukan hantaran ke bahagian tengah. Ia perlu tepat, ia perlu sempurna. Hampir saja mereka dihukum. So, untuk Syarul Nazim, ya, selepas ini dia perlu memikir, adakah dia perlu mengambil risiko sekali lagi, perlu bermain lebih simple. Brandon Gunn sekali lagi mencari Faisal Alim di sebelah kiri. Pastinya akan ada pertempuran menarik di sebelah kiri Selangor ataupun di sebelah kanan Seri Pahang ini. Pertempuran antara Azrif dan juga Faisal. Kedua-duanya memiliki kelebihan dari segi larian-larian pantas, kelajuan. Salahkan. Sangat percuma untuk Seri Pahang. Ya, Fazli Mazhar seorang lagi pemain yang pernah bermain untuk Seri Pahang ketika mereka dipanggil Pahang, kini bersama Selangor. So, dia akan berhadapan dengan banyak kali sudah pasti berhadapan dengan Azrif. Dan saya katakan sebentar tadi, pernah bermain untuk Selangor, kini bersama Seri Pahang. Rekod terbesar jaringan yang membabitkan pertembungan kedua-dua pasukan adalah ketika 25 Jun 2019 dalam 10 perlawanan terakhir ini dengan Selangor menempaskan Seri Pahang dengan keputusan 5-2. Ketika itu Khairul Muhaimin, Fedayo, Hendrik, 2 gol dari Fedayo berikan kemenangan besar untuk Selangor dengan Kogi Leswaran dan juga Mamadou Soumaré jadi penyumbang gol untuk Seri Pahang. Teran lambung mencari Teraung. 2 pemain sayap yang perlu diberikan tumpuan. Seorang lagi Teraung yang juga menampilkan kualiti permainan ketika menentang Kuching City tempoh hari. Ada satu bantuan jaringan dari Ain Teraung untuk setakat ini dalam 2 perlawanan. Pusingan yang cuba dilakukan oleh Aguero. Yazan hantar ke belakang untuk Khairul Azam. Taraf pendek cari Syarul Nazim. Kembali kepada Khairul Azam. Mereka tidak mahu terburu-buru untuk melakukan hantaran ke depan ataupun hantaran lambung ke depan. Dari perlawanan yang berlangsung pada waktu petang juga, Zaid. Ya, seperti Coach Satya Naden mengatakan, bila bermain di sebelah petang ini, anda tak mahu gunakan segala tenaga di separuh masa yang pertama, kerana separuh masa yang kedua sudah pasti akan lebih mencabar. Mereka perlu menggunakan tenaga dengan baik, terutama apabila mempunyai bola, kerana apabila mereka hilang bola, di situlah anda menggunakan lebih tenaga. So, menyimpan bola dengan baik, menggunakan ruang-ruang yang mereka boleh membuat hantaran, dan itu sesuatu yang boleh membantu dari segi tenaga. Kesilapan sebentar tadi pada Syarul Nazim. Brandon Gunn hantar ke tengah untuk Iron. Umpanan mencari Al-Rawabdeh. Tak percaya lepas. Kawalan baik dari Fajli Sas. 1-2. Yang cuba untuk mencari kembali ke Sherman dan juga Syarul Nazim. Bukanlah pertembungan asing di antara kedua-dua pemain ini. Sherman dah lama bermain di Liga Malaysia. Nazim sudah pasti mengetahui apakah kelebihan dia, apakah kelemahan dia. Sebagai pertahanan, kita mahu mencari kelemahan penyerang. Salahkan permainan yang terus diambil pantas, mencari Teraung di sebelah kanan. Hantar ke belakang untuk Zikri. Umpanan dari Zikri ditanduk keluar. Ajakwa cuba untuk menghantar ke depan, dan Iron Diwalje sudah pun berada dalam kedudukan offside. Saya lihat Nick Swirat masih tak puas hati dengan keputusan pengada.
sebentar tadi awal ada pemain Selangor berada di dalam posisi offside. Mungkin bola tak sampai kepada dia, tetapi apabila bola keluar balik, mereka perlu bekerja. Situlah mengapa Nick Suirat masih mengatakan sesuatu kepada penjaga garisan. 10 minit yang sudah pun berlalu. Ini adalah insidennya, di mana sepakan percuma sebentar tadi diberikan. Fadli Shaz mengasari Zikri kali ini, terus memaku tepatnya di sebelah pertahanan kanan. Cabaran yang paling terdekat adalah Kwek Ting Cheng untuk posisi itu. Cakwa cari Al-Rawabdeh. 2 gol tempoh hari tentang Kuching. Fazli untuk Rawabdeh ke sebelah kanan untuk Zikri. Ada ruang di hadapannya. Tolakan mudah mencari Terang. Dikepung 2 pemain. Tolakan yang kurang sempurna. Dan kini ke Sherman. Cuba untuk mengejar. Ada kawalan Syarul Nazim di hadapannya. Masih lagi ke Sherman. Pertempuran 1 lawan 1 yang hampir dimenangi oleh Syarul Nazim. Ya, baik daripada Syarul Nazim ketika itu. Dia tahu mungkin satu pertemuan fizikal, mungkin dia tak boleh menang dengan Sherman. Dia cuba memperlahankan dia, memaksa Sherman untuk melakukan kesilapan, dan ya, dia berjaya untuk memperlahankan permainan. Bola keluar, pemain-pemain yang lain boleh membantu. Mereka sudah masuk dalam posisi mereka semula. Azam walaupun dijangka kurang cergas untuk perlawanan ini setelah mengalami kecederaan di Kasim Tan Kelantan. Faisal Alim terus masuk ke tengah, melihat ada Terang di sebelah kanan, namun antaranya terkena kaki Brandon Gunn. Terus dikeluarkan oleh Zarif. Tundukan baik, bacaan yang baik dari Syarul Nazim. Cakwa untuk Zikri. Terang di mana yang dikatakan Selangor tampak tidak mahu kehilangan penguasaan. Mereka mengambil jalan yang selamat untuk antaran-antaran mudah. Terang kembali pada Faisal yang kini berada di bahagian tengah. Brandon Gunn berjaya meloloskan Terang. Peluang untuk Selangor, satu antaran lintang yang menarik. Namun tiada sesiapa di situ untuk menyambut antaran daripada Ain Terang. Ianya cukup meyakinkan apa yang ditampilkan di sebelah kanan untuk Selangor untuk setakat ini. Bagaimana mereka sering kali menggunakan Terang berbanding Faisal yang mungkin dilihat belum mendapat momentum yang sebenar lagi untuk perlawanan ini. Antaran jauh ke depan untuk Kepak Sherman. Berjaya lepas dari Kepak Sherman, namun hanya sepakan gol sahaja yang ditunjuk oleh Fitri Maskun. Ya, bagi saya nampak seperti Kepah berada dalam posisi offside terdahulu, tetapi itu tidak mengapa. Pengadil tidak meniup whistle dan dia sambung. Tapi yes, Khairul Azan sangat penting untuk dia memberikan asakan, memberikan dia sesuatu untuk difikir, dan ya, dia memaksa Kepak Sherman untuk tidak menjaringkan gol kerana berada dalam posisi yang sesuai. Zikri cuba untuk bertindak sendirian dan sekali lagi beliau dikasari oleh orang yang sama. Fadli Shaz terus dilayangkan kad kuning. Kad kuning pertama untuk perlawanan ini, Fadli Shaz. Ya, saya faham mengapa Fadli Shaz tidak puas hati dengan keputusan pengadil memberikan kad kuning. Dia sudah rebahkan badan. Zikri tak ada tempat lain untuk cuba keluar daripada posisi tersebut. Dia memang akan melanggar Fadli Shaz. Ya, bagi saya foul, tetapi ya, saya setuju dengan Fadli Shaz mengapa perlu berikan kad kuning. Berikan tumpuan terlebih dahulu, sepakan percuma. Ada perbincangan menarik di antara Al-Rawabdeh dan juga Faisal Alim. Nampak seperti Alex Ajakwa juga turut mahu terlibat dalam sepakan ini. Dibiarkan Al-Rawabdeh dengan satu antaran yang juga dibiarkan oleh Zarif Irfan.
Saya lihat reaksi Al-Rawab dia mahukan seorang pemain untuk cuba attack bola tersebut. Tapi bagi saya terlalu jauh daripada pemain-pemain yang lain. Terlalu di belakang juga. Bagi saya ketinggian adalah sesuai, tetapi di satu sudut yang salah. Dengan kelebihan pastinya lebih memihak kepada Zarif yang berada dalam kawasannya. Semoga percuma. Kesaran dari Fazli. Tidak ada sedikit tolakan sebentar tadi terhadap Aguero. Terlibat Sergio Aguero pada perlawanan menentang Kelantan tempoh hari. Antara pemain yang dilihat mencuri tumpuan dengan persembahannya. Beliau bukanlah berada dalam satu posisi ataupun kedudukan yang sama. Lebih bebas untuk bergerak dari kanan ataupun ke bahagian tengah. Dan kini sepakan percuma dari Azam. Sedikit lemah dari Azam. Mudah untuk dikeluarkan oleh pertahanan Selangor. Saya kecewa dengan hantaran tersebut. Kita tahu Azam mempunyai lebih kualiti untuk menghantar satu bola yang lebih baik. Dia pun sudah pasti kecewa dengan apa yang dia lakukan. Tengah untuk Suirat ataupun benar sekali untuk Suirat untuk Ingreso sebenarnya di bahagian tengah. Azwan untuk Fadli, terus mencari Bakyudin Syamsuddin, mencari lepas Bakyudin dan ada hadangan lewat dari Syarul Nazim. Main yang akan sentiasa dengan larian-larian ke depannya Bakyudin. Yang ini pula saya fikirkan mungkin perlu diberikan kad kuning. Kalau nak membezakan dari segi apa yang Fadli Shah lakukan, saya rasa ini perlu diberikan. Tapi Nadir tidak memberikan keputusan dia. Foul, memang satu foul. Sangat percuma Stefano Brundo dan juga Aguero berada dalam kedudukan untuk mengambil sepakan ini. Dibiarkan untuk Brundo. Stefano Brundo berjaya meledak satu gol tempoh hari. Satu sudut yang amat berbahaya. Karol Azad, matahari di mata Karol Azad. Akan ada satu percubaan terus atau lebih kepada hantaran dari Stefano Bruno. Dia yang berliar cuba untuk lakukan percubaan terus ke arah Khairul Azan. Terlalu tinggi. Daripada situasi-situasi seperti ini, tak banyak mereka akan dapat. Jadi dia perlu sekurang-kurangnya memberi ujian kepada Khairul Azan. Yazan, 18 minit berlalu. Main dari Fazli, terus ke depan untuk Faisal. 1-2 bersama Fazli. Antara dari Fazli ke dalam kawasan penalti, ditanduk keluar oleh Azwan Arifin yang tidak mahu mengambil risiko. Melihat kepada ada seorang pemain berjersey merah di belakangnya, itu Ain Terang, yang sudah pun bersedia untuk menerima hantaran tersebut. Ya, nampak mungkin seperti bola tu akan keluar, tetapi sebagai seorang pertahanan anda perlu memastikan kawasan anda selamat. Dia tak tahu bola akan keluar ke tak. Satu keputusan yang baik kerana Hentet Aung pun berada di situ. Faisal Halim pasti mencari bantuan jaringan keempatnya. Hantaran baik dari Faisal, berjaya mendapat Yazan. Peluang untuk Selangor terus dikeluarkan. Sekali lagi Selangor hadir. Dan Faisal Halim membiarkan saja, menyedari beliau datang dari kedudukan offside. 3 bantuan gol dari Faisal dalam 2 perlawanan. Ini hantaran sebentar tadi hampir saja mendapatkan Yazan Al-Arab. Yang muncul di situ Kevin Ingreso ataupun Stefano Brando yang berada di hadapan Yazan. Yazan sudah pasti mempunyai keyakinan bila telah menjaringkan gol menentang Kelantan, gol kemenangan mereka. Sebalik dengan kepemimpinannya di bahagian pertahanan, beliau juga antara pemain yang sering kali
menyumbang kepada jaringan. Dan harus diingat perlawanan tentang Seripang di sini musim lalu beliau juga antara menjadi penjaring gol kepada Selangor. Azam untuk Bakiuddin. Sedikit perebutan di antara Bakiuddin dan Stefano Brando. Asrif untuk Aguero. Bola baik dari Aguero. Lindungi bola tersebut, hantar ke belakang untuk Suerat. Beliau mengalami kecederaan ketika aksi menentang Negeri Sembilan. Tidak diturunkan menentang Kelantan dan kini berada kembali dalam kesebelasan utama untuk menetapkan Michael Glassok di bangku simpanan. Antara rotation yang dilakukan oleh Fandi untuk perlawanan ini. Ya, seperti kita telah berbincang ketika warm up pasukan-pasukan ini, Izham yang mempunyai kecederaan di bahagian kepala dan ini peluang yang besar untuk Zarif. Perlu memastikan dia konsisten. Setakat ini bermain dengan baik. Taklah begitu banyak percubaan. Saya rasa bukan taklah, tak ada. Tak ada percubaan. So yes, ini kedua-dua pasukan ini mempunyai pada musim lepas mempunyai dua penjaring terbanyak mereka, iaitu Kayon dan juga Steven Rodriguez. Kedua-dua mereka tak ada pada musim ini. Jadi satu ujian yang baru untuk pemain-pemain yang baru masuk pada musim ini. Cakwa untuk Rawabdeh. Ada larian ke depan yang sudah pun dimulakan oleh Fazli Mazlan. Terus menghantar ke dalam kawasan penalti, ada tandukan. Namun tandukan itu bukanlah datangnya dari pemain Selangor. Kerana Nicholas Wirat cuba untuk menggagalkan pergerakan ini. Ya, satu hantaran awal daripada Fazli Mazlan. Ted Ong yang paling dekat dengan hantaran tersebut, tetapi Nick Swirat perlu memastikan dia berada dalam posisi yang sesuai, mengeluarkan bola jauh daripada kawasan berbahaya. Tapi mereka perlu bersedia untuk hantaran ini pula daripada Faisal Halim. Faisal Halim dengan sepakan sudut. Pendek saja untuk Teraung. 1-2 kembali bersama Faisal. Melambungkan bola, satu hantaran menarik. Cuba disambar oleh Yazan. Ada kecederaan yang dialami oleh Zarif, namun adakah permainan akan diteruskan? Lihat kepada beliau yang sudah pun kembali bangkit. Sikri untuk Iron. Satu lagi lambungan ke dalam kawasan penalti dengan Syarul Nazim masih lagi terbaring ketika ini. Dilarikan oleh Aguero. Peluang untuk Seripang. Azam 1-2 menarik bersama Aguero. Namun sedikit lambat pula dari Sergio Aguero sebelum beliau bertindak untuk melakukan terjahan dari arah belakang terhadap Faisal Halim. Ada sesuatu yang diluahkan oleh Sergio Aguero sebentar tadi. Adakah berkenaan dengan pergerakan sebentar tadi? Dan ini adalah insiden. Oh, ya. Muka Syarul Nazim terlalu dekat dengan clearance yang dilakukan oleh Kepas Sherman. Dan satu lagi insiden adalah membabitkan Zarif Irfan. Dan Fandi Ahmad pastinya tidak mahu kehilangan ataupun mempunyai seorang lagi penjaga yang mengalami kecederaan. Ya, tapi berani daripada Zarif Irfan. Memang keputusan yang tepat untuk keluar, keputusan yang tepat untuk menumbuk bola laju. Mungkin sukar untuk dia menangkap dengan ada dua pemain di hadapannya, seorang pemain Selangor, seorang pertahanan dia sendiri. Dan menarik juga saya melihat kepada Yazan yang sentiasa akan menawarkan dirinya di dalam kawasan penalti apabila ada sepakan sudut ataupun set piece yang akan dilakukan oleh pemain-pemain Selangor, dan beliau antara pemain yang akan menyerang ke arah bola tersebut. Ya, itu memang diperlukan. Dia memberikan ketinggian dia, fizikal dia, dan dia juga yakin apabila bola akan datang kepadanya, dia yakin yang dia boleh dapat sesuatu kepada bola. Kini Zarif Irfan bagi saya pujian kepada dia kerana dia berani dan keputusannya adalah tepat. Kemudian ada sedikit terumbang ambing di antara kedua-dua pasukan
Sergio Aguero mempunyai peluang kepastian yang memberi keputusan untuk dia, tapi Sergio Aguero tidak memilih dengan tepat. Sekali lagi Faisal Alim lampungkan bola ke dalam kawasan penalti, dan pemain ini juga sekali lagi cuba untuk membantu bahagian hadapan. Tinggian fizikal yang ada padanya Yazan Al-Arab. Talim Jaya sedang dipenuhi dengan merah kuning ketika ini dalam aksi di sebelah petang. Cukup menarik. Lihat kepada keadaan ataupun suasana di stadium. Syarul Nazim biarkan untuk Acakwa, sedikit berisiko dari Alexander Acakwa, kerana jika hantaran tersebut sedikit perlahan pasti memberikan sesuatu yang boleh diusahakan oleh Kepas Sherman. Sudah pasti, dan kita telah lihat daripada Syarul Nazim di awal permainan, hantarannya terus ke Azam Aziz, dan Alexander dia memang perlu sempurna dengan hantaran tersebut. Dia bukanlah yang paling sempurna, tetapi ia cukup. Rawabdeh untuk Fazli, kembali pada Rawabdeh untuk Fazli Mazlan. Gerakan yang cuba digerakkan di sebelah kiri, hantar ke tengah untuk Zikri. Ada ruang di hadapannya, pendek saja untuk Brandon Gunn. 1-2 yang cuba diilhamkan oleh Brandon, diselamatkan oleh Fadli Syaz. Lambung dari Azwan. Makyudin cuba melakukan pusingan, namun dikawal baik, kawal rapi oleh Syarul Nazim. Dari situ Kepas Sherman perlu lebih cerdik apabila membuat hantaran tersebut. Makyudin tidak berada dalam posisi yang paling baik untuk menerima bola tersebut, maupun apabila menerima, dia tak boleh nak keluar daripada situasi tersebut. Terlalu rapat pertahanan Selangor. Zikri untuk Tenang. Brandon Gunn untuk Faisal di bahagian tengah, menentang bekas pasukannya yang dulu dikenali sebagai Pahang. Rawabdeh untuk Faisal, pendek saja mencari Brandon Gunn, melebarkan ke sebelah kanan untuk Tenang. Zikri antara lemah, namun hampir-hampir dapatkan rakan, kerana pemain Seri Pahang juga hampir kesemuanya hanya melihat saja bola tersebut bergolek di dalam kawasan berbahaya untuk mereka. Ya, dan apabila Seri Pahang tidak mempunyai bola, sesuatu yang cerdik dilakukan oleh Kepas Sherman adalah sentiasa berada dengan Syarul Nazim, kerana dia tahu jika ada pertemuan fizikal, dia mempunyai lebih peratus untuk memenangi bola tersebut, ataupun mempunyai lebih peratus untuk memenangi dari segi kelajuan. Tenang ditarik. Iron Valje sudah pun melakukan larian di sebelah kanan, namun agak ke depan pula. Beliau terperangkap dengan kebijaksanaan Stefano Brando dan juga Swerat. Ya, garisan pertahanan mereka adalah baik. Iron dia perlu lihat kepada garisan tersebut sebelum hantaran itu dilakukan untuk memastikan dia berada dalam posisi onside, kerana dia mempunyai banyak ruang di hadapannya. Dia boleh lari ke arah ruang tersebut. Di usia 34 tahun, Iron Devalje kini memimpin bahagian serangan Selangor. Guero, Fazli, Creso menukar ke sebelah kiri untuk Bakyudin. Sentuhan sempurna dari Bakyudin. Beliau antara pemain yang gemar untuk melakukan gelecekan. Kesilapan antara daripada Bakyudin melepaskan Selangor. Sekali ini terlampau cepat pula. Tandang ke depan yang dilakukan oleh Rawabdeh untuk mencari Tenang mungkin di sebelah kanan. Ya, Brandon Gunn telah melakukan larian kecewa. Hantaran tersebut tak ada kualiti. Syarif panan lambungkan bola ke depan, tanduk dicabar. Salah
komunikasi yang kurang jelas di antara Zikri dan juga Syarul Nazim. Dua-dua yang melompat untuk mencabar bola tersebut. Dan untuk Zikri, satu ujian kepada dia kerana Quintin Cheng yang menunggu sahaja di bangku simpanan. Seorang lagi pemain yang perlu memastikan dia berada dalam form yang terbaik. Itu adalah sesuatu yang menjadi kelebihan untuk Tan Chin Ho. Apabila anda mempunyai pemain yang bila-bila masa saja bersiap sedia untuk dibawa masuk. Gerakan di sebelah kiri, Bakyudin masuk ke tengah. Oh, ada pelanggaran di antara Bakyudin dan Alex Achakwa. Walaupun kedengaran seperti ada rempuan yang agak keras, namun tiada kecederaan. Asli untuk Rawabdeh. Brandon Gunn di bahagian tengah. Panan cari Tenong. Seperti biasa akan menggerakkan bola. Gerakan dari kanan ke bahagian tengah. Zikri, antaran yang kurang sempurna, dirampas oleh pemain Seripang. Yazan untuk Brandon. Ruang yang semakin sempit, semakin ditutup. Segala lorong-lorong antaran yang ditutup oleh Seripang. Brandon Gunn, umpanan ke depan yang cuba mencari Terong. Bukan kali pertama ya hantaran Brandon Gunn tidak mencari sasarannya. Sudah 2-3 kali. Bila larian dilakukan, bola tak datang, tak sampai. Dengan ketika ini, Zarif Irfan pula sedang terduduk bila mengalami mungkin kecederaan. Pelanggaran antara beliau dan Yazan sebelah tadi, berlarutan. Nampak seperti dia memegang bahagian belakangnya. Yazan pun telah bangun untuk bersedia jika dia perlu masuk. Oh, cukup menarik kerana ada Kaisam benar-benar bersedia melihat kepada bahagian mukanya yang masih lagi ada kecederaan ataupun ada sedikit balutan, dengan sudah pun memakai perlindungan di bahagian kepalanya. Sedia ataupun tidak, jika Zarif tidak boleh sambung, dia perlu masuk dan memainkan peranan yang sama. Zarif Irfan jika akan meneruskan permainan. Kembali bersambung. Azam. Belum lagi kita melihat kelibat Azam Aziz untuk lakukan antaran-antaran ke depan. Pasherman. Bukan menarik antara beliau dan Syarul Nazim. Masih lagi dimenangi oleh Syarul Nazim Ya. dalam beberapa siri pertemuan antara kedua pemain ini. Dan sebagai seorang pertahanan, inilah yang anda mahukan. Cabar diri anda. Dan Pasherman adalah target yang terbaik untuk mencabar diri anda. Dari segi fizikal, kita telah mengatakan tadi, dari segi kelajuan. Dan Syarul Nazim telah bertahan dengan baik. Berada dalam situasi-situasi yang dia perlu memikir bagaimana nak menahan asakan yang akan datang daripada Pasherman. Zikri untuk Terong. Chakwa. Pas belakang yang cuba mencari Kapten Brandon Gunn di bahagian tengah. Faisal untuk Rawabdeh. Fazli Mazlan paksa menolak ke belakang untuk Yazan. Chakwa. Syarul Nazim untuk Terong. Gerakan yang semakin ditutup. Lihat lambakan pemain Seripang yang berada di dalam kawasan mereka, itu yang menyukarkan Selangor ketika ini. Terlambung, berjaya meloloskan Terong di sebelah kanan. Bantuan larian sudah pun diberikan oleh Zikri. Antaran dari Zikri, tandakan cantik. Namun jaringan ini tidak dibenarkan kerana sudah ada bendera yang diangkat oleh Nur Azim Mustafa. Ini adalah antara gerakan menarik yang berjaya dicipta oleh Selangor. Ya, bagi saya, pergerakan
kombinasi yang paling menarik sepanjang perlawanan. Dan ia telah berakhir dengan jaringan, tetapi dibatalkan. Tak sabar untuk melihat sekali lagi. Ini dia hantaran daripada Yazan Hentet Ong dengan sentuhan pertama yang sempurna, kembali kepada Zikri yang melakukan overlap. Adakah offside? Yes. Perlu setuju dengan penjaga garisan. Dan keputusan yang cukup tepat dari Nur Azim Mustafa. Sayang sekali kerana pergerakan kesemuanya adalah sempurna. Hantaran, sentuhan daripada Ted Aung, kemudian Zikri dengan overlapping run. Semua adalah cantik. Finish pun cantik. Kemudian dibatalkan. Ianya mengecewakan ribuan penyokong yang ada di Petaling Jaya. Dalam aksi ketiga, hari perlawanan ketiga untuk kedua-dua pasukan, Selangor dan Seripang. Ingreso, lambungan ke depan untuk Brando. Cakwa cuba untuk merampasnya. Aguero dengan rempatan, dengan satu half volley. Beliau tidak menahan bola itu tersebut terlebih dahulu, terus rembatnya. Tapi Selangor boleh mengambil banyak positif daripada kombinasi sebentar tadi, walaupun ia tidak dikira. Tetapi ini satu untuk mereka fikir, okey, kita boleh menjaringkan gol. Mereka perlu lakukan pergerakan seperti ini dengan lebih banyak, hantarannya perlu lebih tepat, dan mereka perlu percaya bahawa itu boleh berlaku. Ia boleh berlaku. Gerakan lenggokkan tubuh badan dari Rawabdeh, cuba untuk lepaskan dirinya di bahagian tengah sebelum ada lambungan dari Fazli Mazlan. Cari iron. Terlibat pemain ini, penyerang Selangor ini. Walaupun tampak tidak banyak pergerakan antara kombinasi permainan di antara di bahagian tengah dan juga beliau. Dan apabila ada lambungan-lambungan ke depan seperti itu, mesti akan kita dapat melihat kelibatnya. Kadang-kadang perkara seperti ini akan berlaku, Iron, yang tak banyak terlibat dengan serangan-serangan. Tetapi Seri Pahang perlu berhati-hati. Mereka perlu memastikan mereka sentiasa peka dengan pergerakannya. Oh, satu lagi layangan kad. Kad kuning kedua untuk pemain Seri Pahang, Bakiuddin Syamsuddin. Pemain terbaru yang dilayangkan kad oleh Fitri Maskon. Ada dua pemain Seri Pahang, Kevin Ingreso dan juga Bakiuddin. Mungkin dua-dua pun boleh dapat kuning. Dan Bakiuddin lebih menarik perhatian Fitri Maskon. Semoga percuma. Pencaturan terbaru dari pemain Selangor dengan Faisal dan juga Fazli Mazlan ketika ini. Arahan terbaru dari Zarif Irfan untuk menutup setiap ruang yang ada menerusi benteng yang dibina 3 pemain, namun lebih terarah kepada Fazli, biarkan pada Rawabdeh dan Faisal Halim. Satu lambungan cuba untuk mencari Yazan Al-Arab. Dan Stefano Brando mengeluarkan bola. Idea yang baik, hantarannya cukup tepat, tetapi Stefano berada dalam posisi yang paling tepat untuk gagalkan percubaan Yazan jika ia sampai. Faisal, satu antara yang menarik, ditanduk keluar sekali lagi oleh Stefano Brando. Sudah beberapa kali menggagalkan hantaran-hantaran daripada Faisal. Fazli belakang untuk Khairul Azan. Belum ada percubaan tepat ke arahnya selain daripada percubaan lambung dari Azam Aziz di awal permainan. Yazan cuba untuk mencari Faisal, tandukan ke belakang yang cukup
berkeyakinan. Cukup yakin dari Sueret. Dengan lebih lihat kepada 3 di bawah. Walaupun di atas kertas Stefano Brando diletakkan selaku pemain di bahagian tengah. Bila mereka bertahan, 3 pemain ini akan membentuk gandingan. Aguero untuk Azwan Arifin mencari Kepas Sherman, namun hanya beliau sahaja pemain Selipang yang berada dalam kawasan penalti Selangor. Keluarkan oleh Sueret. Aguero, Azam cuba untuk melakukan larian ke depan. Rawabde untuk Brandon Gunn. Zikri Khalili untuk Terang dan meneruskan larian ke depan. Brandon Gunn untuk Acakwa. Rawabde, Faisal Alim kunci pergerakannya di sebelah kiri. Zikri untuk Terang, satu hantaran berkualiti dari Terang. Umpanan ke belakang, satu reverse pass, satu hantaran ke belakang dari Terang. Dan kini Selipang, perlumbaan di antara Kepas Sherman dan Shahrul Nazim. Sekali lagi dimenangi oleh Shahrul Nazim. Ya, pujian perlu diberikan kepada Shahrul Nazim. Tapi Ted Ong yang berada dalam satu posisi yang begitu baik. Hanya hantaran dia pula. Saya lihat dalam kawasan penalti ada Brandon Gunn yang tak ada sesiapa pun berada kelilingnya. Faisal untuk Terang. Kembali kepada Faisal. Jaguar. Balan mencari Faisal di sebelah kanan. Satu hantaran dari Faisal. Apa saja boleh berlaku menerusi hantaran seperti itu dengan kekuatan bola. Dan Stefano Brando sekali lagi menggagalkan usaha Selangor untuk mencari jaringan setelah jaringan pada Iron Devalje dibatalkan kerana kedudukannya dalam offside. Sepakan sudut untuk Selangor menuju ke minit-minit terakhir separuh masa pertama dari Faisal, ditanduk oleh Nick Sueret. Fazli untuk Jakwa. Rawabde, sentuhan pertama yang baik. Cuba untuk melambungkan ke depan. Fazli kembali mencari Nur Al-Rawabde. Tak percaya lepas kawalan Ingreso. Jaguar, antara menarik dari Alasa Jaguar dan sedikit terburu-buru dari Bakiuddin. Zikri untuk Faisal, tak jauh dari kakinya. Faisal meminta bola tersebut ke arah kakinya dan bukan ke arah ruang untuk dikejar oleh beliau. Agak kecewa ya. Yang pertamanya, tetapi kita lihat kembali hantaran Zikri. Ia perlu ke kaki Faisal. Kita tahu Faisal mempunyai kelajuan tersebut, mempunyai ruang di hadapannya, dia boleh menggunakan. Tetapi Alexander sebentar tadi yang melakukan hantaran, tak boleh menyalahkan dia. Kerana bagi saya, apabila lihat dalam kawasan penalti, kesemua 4 pemain Selangor berada selari dalam satu garisan. Mereka perlu berada dalam posisi-posisi yang berbeza. Itu adalah salah satu sebab saya rasa Alexander membuat hantaran ke belakang. Cutback. Serangan yang cuba dibina oleh Selipang di sebelah kanan Azam Aziz. Kombinasi antara beliau dan Ingreso. Masih lagi Azam, terus melambungkan ke depan. Kepas Sherman. Oh, cantik. Ditumbuk ataupun disempat untuk dikuis keluar oleh Khairul Azan Khalid. Ya, saya lihat reaksi daripada Shahrul Nazim. Dia tahu dia perlu lebih rapat dengan Kepas Sherman. Sangat besar hati kepada Khairul Azan yang menyelamatkan situasi tersebut, melayangkan badannya. Di sini kita boleh lihat Shahrul Nazim perlu rapat dengan Kepas Sherman. Kepas Sherman tak boleh dibiarkan mempunyai masa dan ruang seperti ini. Sepakan sudut untuk Selipang. Yang pertama untuk Selipang. Terlampung sekali lagi dan kemas tangkapan Khairul Azan. Beliau jarang ataupun tidak diuji, dan hujung separuh masa pertama ini muncul satu tandukan tepat ke arah gawang
Ya, kalau gol tadi memang satu suntikan semangat yang begitu besar. Mereka boleh masuk ke dalam bilik persalinan dengan satu feeling yang berbeza, satu keyakinan yang berbeza. Syarul Nazim. 3 minit masa tambahan yang diangkat oleh Izul Fikri. Perebutan yang menyaksikan sepakan sudut yang kelima untuk Selangor. Fadli Syaz kecewa dengan keputusan. Dan itulah hakikatnya sepakan sudut yang kelima untuk Selangor. Dalam waktu ataupun masa tambahan yang diberikan ini, Faisal, satu lagi hantaran. Ada tandukan dari Brandon Gunn, walaupun di belakangnya Syarul Nazim mempunyai ruang yang lebih baik. Yes, saya pun fikir mengapa dia dah memang jauh daripada bola tersebut. Beri tinggalkan saja bola tu, orang lain boleh attack bola tersebut. Syarul Nazim berada di situ. Permainan yang sudah ada dalam 3 minit masa tambahan, 0-0 di Petaling Jaya. Aksi yang cukup seimbang, gerakan ataupun yang lebih banyak tertumpu pada tuan rumah. Selipang cuba untuk menyaingi Selangor dengan gerakan serangan balas kesilapan dari Khairul Azhan. Tolakan agak jauh pula dari Yazan, namun kembali diselamatkan olehnya. Baik dari Ajakwa, satu pusingan badan berikan kepada Brandon Gunn. Ada larian ke depan yang sudah pun dimulakan oleh Faisal Halim. Ajakwa pada Fazli. Aitedang bermula bersama Selangor 2, namun beliau menampilkan sesuatu yang cukup berharga untuk Selangor dengan kombinasi permainan antara beliau dan Brandon Gunn. Sekali lagi cuba untuk memecah kebuntuan kursi gerakan ini. Ya, kali ini baik daripada Brandon Gunn. Sentuhan pertama Ted Aung bukanlah yang terbaik. Itulah yang memberikan peluang kepada Azrif untuk mendapatkan satu tackle. Tapi ya, seperti anda katakan, Alexander sejak masuk ke dalam first team Selangor, pertandingan beliau bersama Brandon Gunn cukup mantap. Faisal pendek kali ini sama Terang. Kembali pada Faisal. Satu acahan, cuba lepas. Faisal masih lagi dalam kawalannya, masih lagi dalam permainan. Hantaran kepada Brandon Gunn. Dan satu potongan yang cukup penting dari Brando. Yazan bertandukan sekali lagi ke kawasan berbahaya untuk Selipang. Syarul Nazim untuk Rawabdeh. Iron ada ruang di hadapannya, ditutup oleh Azwan. Sekali lagi Azwan Arifin. Saya rasa peluang yang pertama dia boleh letakkan bola dalam kawasan penalti, dia perlu ambil sentuhan yang Jakwa cuba masuk. Rawab deh. Kembali pada Jakwa. Satu pusingan yang menarik dari Alexander Jakwa yang terus mencuba dengan lencongan. Idea baik. Wan. Sini Al-Rabdah dapat melihat, dan apa yang saya suka daripada Alexander adalah dia menunggu untuk pemain Selipang. Dia menunjukkan badannya seperti nak membuat hantaran. Dia kembali potong ke dalam. Ideanya baik, tetapi terlalu dekat dengan Zarif Irfan. Jadikan larian Raudeh sebentar tadi sebagai satu decoy saja. Yes, umpanan saja. Namun lencongan bola tersebut terus kepada Zarif. Perebutan di antara Terong dan juga Azrif Nasrah menjadi aksi terakhir untuk 45. Beliau perlu lebih rapat dengan Kepasherman. Bermulanya aksi ini separuh masa kedua dengan Selipang memulakan permainan dari kiri ke kanan. Terus dilambungkan oleh Azrif. Cari larian Kepasherman. Seperti mana saya tadi katakan sebentar tadi, Syarul Nazim yang menjadi bayang-bayang kepada Kepasherman di separuh masa pertama. Dengan cuaca yang sudah pun semakin redup, seperti mana apa yang dikatakan oleh jurulatih ataupun
P. Satyanathan sebentar tadi. Ini adalah cuaca yang terbaik bila sesi latihan dilakukan untuk mereka bermain two-sided. Azwan Arifin akan mencari, tiada kekasaran, kata Fitri Maskun dari Zikri Khalili. Jauh kali ini clearance daripada Khairul Azan. Cuba untuk mencari Iron. Brandon Gunn untuk Ajakwa. Hantar ke sebelah kiri mencari Fazli Mazlan. Faisal untuk Ar-Rawabdeh. Kembali pada Faisal. Bagaimana antaran-antaran cepat yang dilakukan oleh Faisal. Brandon Gunn. Satu antara mencari Iron. Ya, ada tiupan dari Fitri Maskun. Di mana dikala pemain Selangor sedang mengharapkan ada tiupan untuk sepakan penalti. Ya, mungkin pemain-pemain Selangor ini mempunyai sesuatu untuk dikatakan kerana Azwan Arifin nampak memang ada terjahan di belakang Iron. Bagi saya mungkin boleh bagikan sepakan penalti, tetapi mungkin di mata pengadil terlalu mudah untuk memberikannya. Dan rempatan dilakukan oleh Yazan sebentar tadi. Kena Iron. Mood yang pastinya ditingkatkan oleh kedua pasukan pada 45 minit kedua ini, dengan cuaca yang sudah pun cukup sempurna untuk perlawanan bola sepak. Ya, benar. So sekarang pertanyaannya adalah siapakah yang akan meningkatkan intensiti tersebut. Cari lepas Bakyudin sebelum ada tarikan dari Yazan. Sudah ada dua pemain yang dilayangkan kad dan sudah pun keluar dari poket Fitri Maskun, Bakyudin dan juga Fadli Syaz. Dengan ini insiden memabitkan Yazan dan juga Bakyudin. Azam, satu lagi lambungan ke dalam kawasan penalti. Berjaya melakukan pusingan dari Aguero sebelum beliau gagal untuk menyelamatkan bola tersebut. Tapi bertindak di sebelah kanan Sergio Aguero. Dan kelibat Azam betul-betul berada di belakang Kepas Sherman. Ajakwa. Baik, mencari Rawabdeh. Umpanan untuk Brandon. Fazli Mazlan. Balik pada Ajakwa. Zikri di sebelah kanan. Pendek saja kepada Teraung. Balik pada Zikri Khalili. Brandon Gunn terus mengumpan mencari Teraung dan lihat saja bagaimana disiplin yang ditunjukkan oleh Bakyudin Syamsuddin. Baik, kerja keras yang dilakukan olehnya untuk membantu Azwan Arifin. Dan kelajuannya membenarkan dia mendapatkan bola tersebut. Sepakan sudut yang ke-6 untuk Selangor. Dari Faisal. Antara lambung ditanduk keluar oleh Kepas Sherman. Alex Ajakwa dengan satu rembatan kaki kiri dari luar kawasan penalti. Diselamatkan oleh Zahri Irfan. Ya, baik daripada Alexander Ajakwa. Satu volley yang mempunyai kekuatan, mempunyai kontak yang sempurna. Jika ia di sebelah kiri ataupun kanan Zarif Irfan, saya rasa masuk. Tetapi ia tepat kepada Zarif Irfan, itulah yang membolehkan Zarif mendapatkan satu tangan untuk menampan bola tersebut. Satu save yang baik kerana kelajuannya. Namun save tersebut tampak seperti ada harganya melihat kepada Zahri Irfan.
sekali lagi sedang menerima rawatan. Bila separuh masa pertama beliau ada mengadu kesakitan di bahagian belakangnya. Dan Izam sudah beberapa kali sudah bangun untuk menyediakan diri untuk masuk. Dan posisi gol anda mempunyai masa cukup panjang untuk melakukan keadaan yang diperlukan. Sebagai sudutnya ke-7 untuk Selangor dari Faisal. Oh, satu clearance yang hampir memakan diri daripada Aguero. Dan banyak kali kita lihat Selangor mempunyai sepakan penjuru masih belum diletakkan dalam kawasan yang membolehkan ataupun kita boleh katakan membenarkan seorang pemain Selangor untuk mendapatkan satu tandukan ataupun sentuhan. Yang ke-8 dari Faisal, ada tandukan cabaran diberikan oleh Yazan, dikeluarkan oleh Aguero. Azli terus menolak ke belakang untuk Khairul Hazan. Jika anda berada di stadium ketika ini, sesuatu yang cukup indah dapat dilihat dengan stadium yang penuh, dengan keadaan, dengan cuaca, dengan keadaan ataupun keadaan padang ketika ini. Dengan Aguero sedang mengalami kesakitan. Ianya berpunca daripada clearance yang dilakukan oleh beliau sebentar tadi. Sergio Aguero, kapten untuk Sri Pahang, ada satu gol di dalam bakul simpanannya. Lima minit ataupun 10 minit pertama, Zaid melihat kepada betapa kesegeraan daripada kedua pasukan. Adakah mereka yang baru datang dari bilik persalinan untuk kembali berada dalam momentum yang sudah pun dibina di separuh masa pertama? Bagaimana anda melihat antara Selangor dan Sri Pahang ketika ini? Separuh masa yang kedua ini saya lihat momentum ia terlebih kepada Selangor. Selangor yang sedang mengasah pertahanan Sri Pahang ini masih dengan percubaan Alexander sebentar tadi, satu percubaan yang begitu baik diselamatkan oleh Zarif Irfan. Pahang masih belum memberikan apa-apa kepada Selangor untuk difikirkan. Tetapi ya, ini mungkin game plan Fandi Ahmad, berikan bola kepada Selangor, biar mereka bekerja dan cuba untuk melakukan serangan balas apabila mereka mempunyai peluang. Yazan untuk Sharon Nazim. Zikri pendek saja mencari Brandon Gunn. Ada insiden yang berlaku di sebelah kanan, dibiarkan Enterau dengan satu hantaran, dan Stefano Brando sekali lagi antara pemain yang banyak sekali mengecewakan pemain Selangor. Ya, bagi saya ketika ini pemain terbaik Pahang adalah Stefano. Setiap kali Selangor menghantar bola dalam kawasan penalti, dia berada di situ. Tanduk keluar ataupun clear dengan kaki, dia berada di situ. Azwan Arifin jadi pemain terbaru dilayangkan kad kuning. Insiden pelanggaran antara beliau dan Zikri Khalili. Yang ke-9 untuk Selangor dari Faisal sekali lagi. Lambungan dari Faisal cuba ditandu oleh Yazan. Dapat pada Acakwa dan dia tepat ke arah kaki pertahanan Sri Pahang. Zikri. Separan baik dilakukan oleh Aguero yang masih lagi meneruskan permainannya. Dua kali Alexander Acakwa mempunyai peluang dari luar kawasan penalti. Dia perlu diberi lebih perhatian apabila mempunyai posisi ataupun situasi seperti itu. Hujan yang turun di Petaling Jaya. Hantaran ke sebelah kanan dari Kebas Sherman untuk Pak Kyudin. Hantaran daripada Pak Kyudin yang cuba untuk mencari dua rakan di bahagian kawasan penalti Selangor. Ada kelibat Kebas Sherman dan juga Aguero. Namun hantaran itu tidaklah tepat.
Bagi saya dia mempunyai masa untuk sekurang-kurangnya cuba mencari salah satu pemain yang berada dalam kawasan penalti tersebut. Fadli Syaz untuk Azrif ke belakang. Sedikit berbahaya dari Zarif, sedikit casual. Ya, memang nampak casual. Lantas memberikan lantaran ke dalam buat Selangor. Hujan sebenarnya di Petaling Jaya. Sebagai hari yang sememangnya cantik dari pagi. Jaguar untuk Brandon Gunn. Syarif Faisal terus menghantar ke dalam kawasan penalti. Namun kekuatan bola tersebut lihatkan ianya terus keluar. Bagi saya mungkin ada positif kehadiran hujan ini akan menggerakkan bola dengan lebih laju. Bila pemain-pemain melakukan hantaran, mungkin intensiti permainan juga akan bertambah. Benar sekali, saya melihat kepada mungkin sebelum ini padang yang sedikit kering, dan ini akan memberikan kelajuan yang lebih baik untuk pergerakan bola. Tandukan dari Azrif ataupun sebentar tadi berikan sepakan sudut yang ke-10 untuk Selangor. Dari Faisal Halim sekali lagi ditugaskan untuk mengambil sepakan ini. Dari Faisal Halim, satu lambungan, terus ke bahagian nepus, dan muncul saja Zarif Irfan yang tampak bersedia untuk nangkap kemas hantaran pada Faisal Halim sebentar tadi. Dan muncul juga tiada pemain Selangor yang memotong bola tersebut. Ya, betul. Bagi saya ini lebih baik daripada hantaran-hantaran sebelum ini. Cuma tak ada pemain Selangor yang menjangkakan bola akan berada di situ. Zarif Irfan perlu satu tangkapan yang kemas, tak boleh keluar daripada tangannya. Rujuk kembali kepada perbincangan di antara Coach Satya Naden dan juga Datuk Zainal Abidin Hassan sebentar tadi di separuh ataupun di waktu rehat. Sememangnya Seri Pahang sedang melakukan hantaran-hantaran ke depan untuk Kepas Sherman saja sebagai seorang target man, dan itu yang masih lagi dikekalkan corak permainan ataupun taktikal dari Fandi Ahmad untuk serangan balas dari Seri Pahang. Ya, betul. Saya rasa perbezaannya di separuh masa yang kedua ini adalah Selangor mempunyai lebih penguasaan bola. Possession mereka lebih daripada Seri Pahang. Separuh masa yang pertama mereka menggerakkan bola daripada kiri ke kanan, cuba untuk melihat di manakah ruang yang boleh melakukan hantaran bagi Kepas Sherman, menggunakan kelajuannya, menggunakan fizikalnya apabila dia menentang Syarul Nazim. Separuh masa yang pertama Syarul Nazim begitu baik dari segi mengawal pergerakan yang dilakukan oleh Kepas Sherman. Hujannya semakin lebat di Petaling Jaya. Diharapkan tidak akan mengganggu rentak perlawanan ini. Jaguar, ada jatuhan yang dilakukan oleh Aguero. Beliau perlu berhati-hati. Pastinya tidak mahu menjadi pemain terbaru menerima layangan kad kuning. Fazli untuk Jaguar. Lepas ada dua kawalan yang agak lemah dari pemain Seri Pahang. Iron tidak berjaya untuk mendapatkan sentuhan yang lebih baik. Aguero 1-2 bersama Azam mencari Kepas Sherman. Gerakan yang cuba dibina oleh Seri Pahang dipatahkan oleh Syarul Nazim dengan sekali lagi berjaya memenangi pertarungan antara beliau dan Kepas Sherman. Faisal Halim untuk Rawabdeh. Zikri. Iron mengharapkan ada lampungan ke dalam kawasan penalti. Rawabdeh dan Zikri. Sedikit lambat dari Rawabdeh untuk Faisal. Dikepung oleh Kepas Sherman atas satu lampungan yang tidak berikan masalah untuk Zarif Irfan. Cukup lebat ini. Ya, saya rasa
tak mengapa jika ia lebat, jangan asalkan keadaan padang tidak mengganggu permainan, kerana ketika ini bagi saya permainan, rentak permainan adalah lancar. Kedua-dua pasukan mungkin boleh beroleh positif daripada keadaan cuaca seperti ini. Saya rasa satu pasukan perlu menguji penjaga gol bagaimana mereka boleh mereka boleh handle cuaca seperti ini, bagaimana handling mereka, bagaimana keputusan mereka akan menangkap ataupun menumbuk. Dan pertukaran pemain yang pertama dari Tan Cheng Ho, Johan Rio Orozco dibawa masuk untuk menggantikan Alex Ajakwa. Jadi elemen tambahan di separuh masa kedua ini, apa yang mampu dibawa oleh Orozco untuk mencari jaringan pertama perlawanan. Rawabdeh, Fazli, balik pada Rawabdeh. Sentuhan pertama dari Orozco, lepas Zikri untuk Faisal. Balik pada Zikri, jaya mendapatkan Orozco. Satu percubaan dari kaki kanannya. Dengan rembatan tersebut bukanlah dari keadaan yang beliau selesa untuk melakukan sepakan. Tapi yang positifnya adalah dia memenangi sepakan penjuru. 11. Pendek saja, kembali pada Rawabdeh. Johan Rio Orozco mata ke tengah, mengharapkan ada pemain Selangor berjaya untuk mendapatkannya. Brandon Gunn dari Syahrul Nazim. Oh, diselamatkan. Tidak semena-mena muncul pemain berjersey nombor 44 ini, Syahrul Nazim, berada di luar kawasan penalti dan sempat untuk melakukan satu percubaan. Ya, ini dia daripada Syahrul Nazim. Ya, finish bukan seperti seorang centre back. Bagi peluang Zikri di dalam kawasan penalti, antara pada Zikri dengan Selangor mengharapkan akan ada pemain Seripang terlepas. Oh, baik dari Bakiuddin Syamsuddin. Gunakan skill individunya, dikuaskan pemain Selangor. Ini adalah percubaan sebentar tadi, Syed. Ya, seperti saya katakan, bukan seperti dia seorang centre back. Biasa kita lihat penyerang midfield melakukan percubaan seperti ini. Sangat bijak daripada Syahrul Nazim. Dia sedar bahawa dia tidak mempunyai masa, dia tak mempunyai masa untuk berfikir, untuk meletakkan kekuatan dalam percubaan tersebut. Tetapi accuracy adalah yang paling penting di situ. Itulah yang mengerjakan, memberi tugas kepada Zarif Irfan. Dia perlu cepat menggerakkan kakinya, dan yang paling penting daripada Zarif Irfan adalah untuk menepati bola tersebut dan membuat tampanan. Jadi 7 keluar, 10 dibawa masuk. Tiada lagi kelibat Faisal Alim. Walaupun beliau yang antara pemain yang dikabarkan akan mencuri tumpuan pada petang ini. Dan bukan yang paling baik daripada Faisal Halim. Sudah pasti dia mahu menambah apa yang dia telah lakukan dalam dua perlawanan sebelum ini. Seperti Muhairi, seorang pemain yang boleh memberi masalah kepada Seri Pahang. Fazli, Muhairi, jawab deh. Akan ke tengah untuk Brandon. Biarkan saja, ataupun tidak. Zikri kepada Terong, cuba untuk masuk antara pada Terong. Tiada pemain Selangor yang betul-betul berada di luar kawasan penalti. Dilarikan oleh Aguero, dan sentuhan yang agak lambat dari Fazli Mazlan. Ya, baik daripada Aguero. Dia memegang bola dengan baik, menggunakan badan, meletakkan di hadapan Fazli Mazlan. Dia tahu dia berada dalam satu situasi di mana pemain-pemain Selangor ramai dalam kawasan mereka. Dia memaksa faul itu dilakukan. Dua pemain Seri Pahang sedang terparing dengan Fandi Ahmad jangka melakukan pertukaran yang pertama. Michael John Glassok akan membuat penampilan ketiganya untuk musim ini, dan penampilan pertama dari bangku simpanan dari Michael Glassok. Fadli Syaz dan juga Azwan Arifin yang menerima rawatan. Ini dia hantaran daripada Hentet Aung.
kemudian dikeluarkan oleh Azwan Arifin. Jam yang menunjukkan hampir 7 malam. Dengan beberapa lagi pemain yang sedang dipanggil oleh Fandi Ahmad, jika dapat dilihat di stadium ketika ini. Dan ini adalah pengesahan Michael Glassock dibawa masuk, Fadli Syaz dikeluarkan. Terus akan membentuk gandingan bersama Stefano Brando dan juga Nicholas Suerat. Quero cuba untuk mengejar kembali. Dapat kemas dari Khairul Azan. Keadaan cuaca hujan yang begitu lebat sedikit menyukarkan kedua pasukan ketika ini. Harapkan tiada takungan air yang akan berlaku. Sekali lagi jauh dari Brando. Gunn ke Orozco. Lepas pula dari Azrif. Suerat tidak mau mengambil risiko. Sekali lagi pemain yang akan dibawa masuk. 21. Syazwan Andik. Penampilan pertamanya untuk musim ini. Pemain pertahanan kaki kiri yang akan mengisi ruang yang ditinggalkan oleh Azwan Arifin. Alami kecederaan sebentar tadi. Peluang besar untuk Syazwan Andik. Cuba mencari form yang dia mempunyai ketika bermain untuk Kuala Lumpur. Musim lepas dia dipinjamkan ke Melaka United daripada JDT. Juga menunjukkan prestasi yang baik. Ada jaringan, ada bantuan jaringan diberikan oleh Syazwan. Dan ini adalah masa yang tepat untuk Syazwan. Orozco tengah untuk Rawabdeh. Balik kepada Orozco. Pendek saja mencari Mukhairi. Terlepas dari kawalan Mukhairi. Pak Sherman dipotong baik oleh Syarul Nazim. Rawabdeh meneruskan larian. Tolakan yang gagal mendapatkan iron. Pak Sherman jaya meloloskan diri dari kawalan Syarul Nazim. 4 lawan 3. Tolakan ke depan yang agak jauh dari kaki untuk Bakiuddin. Sikit mengambil masa. Terus mengantar. Ada kelipat ke Pak Sherman yang cuba untuk mencabar. Dan ditumbuk keluar oleh Khairul Azan. Agak pelik cara Syarul Nazim melakukan clearance. Tetapi Khairul Azan baik untuk membantu Syarul Nazim. Nombok keluar. Pada mulanya saya ingat hantaran Pak Sherman perlu lebih rapat kepada Bakiuddin. Mungkin dia akan mempunyai satu peluang yang lebih baik ataupun mempunyai lebih ruang pada dirinya. Apabila hantaran terlalu jauh, dia perlu memikirkan cara yang berbeza. Yazan antara kali pertamanya dia bertemu dengan Pak Sherman. Tak ada Azrif. Tak keluar oleh Yazan. Oh, percubaan baik dari Syazwan Andik. Itu adalah elemen tambahan yang diperlukan oleh Fandi Ahmad. Dan pemain ini ada sesuatu yang mahu ditonjolkan. Ya, pada mulanya nampak seperti akan melambung tinggi, tetapi tidak. Ia menjunam dan hampir memberi masalah kepada Khairul Azan. Cubaan terbaik Seripang di separuh masa kedua. Orozco. Fazli. Biarkan saja untuk Mukhairi. Cuba untuk masuk sendirian Mukhairi. Dikeluarkan oleh Brando. Tembungan di antara Pak Sherman dan juga Yazan. Kali ini Yazan dipersalahkan. Walaupun sebelum ini kita lebih melihat kepada Syarul Nazim dan juga Kepah. Dan kini Yazan pula. Ya, Pak Sherman menukar pemikirannya. Dia sudah banyak kali cuba untuk melepasi Syarul Nazim. Kini dia cuba buat pertukaran
di mana dia lebih kepada Yazan. Saya rasa mungkin dari segi kelajuan mungkin ada perbezaan di situ. Terang ke depan untuk Pak Kyudin. Cuba untuk lepas kawalan dari Syarul Nazim dan sepakan penalti untuk Sri Pahang. Apabila Syarul Nazim menjadi pemain yang dipersalahkan oleh Fitri Maskun. Ya, so Pak Kyudin selalu cepat dengan kakinya dan bijak untuk menolak jauh daripada Syarul Nazim. Mungkin di sini ada sentuhan. Saya rasa tepat daripada pengadil Dan bijak juga dari Pak Kyudin. Kerana beliau berada di dalam kawasan yang berbahaya untuk Selangor. Dan keadaan padang yang sebegini. Ya betul. Bijak daripada Pak Kyudin kerana dia mengetahui dia akan menewaskan Syarul Nazim dengan kelajuannya. Dan di situ Syarul Nazim agak lewat untuk mengeluarkan kakinya. Dan tepat kena kepada Pak Kyudin. Sepakan penalti. Kerana tiada lagi keputusan yang akan ditarik. Dentuman Guruh dan Kilat juga sedang bersulam di Petaling Jaya. Ada insiden tolak-menolak pula di dalam kawasan penalti. Pemain yang terlibat Pak Sherman dan juga Brandon Gunn. Pasti apa yang berlaku. Saya rasa Pak Sherman dia hanya perlu tutup mulut dia. Fokus kepada apa yang dia nak lakukan dengan penalti ini. Dia dah menang, mereka dah menang sepakan penalti. Dia tak perlu nak mengatakan apa-apa kepada pemain-pemain Selangor. Syarul Nazim masih lagi cuba untuk menarik perhatian Fitri Maskun. Kerana keputusan adalah mutamat. Tiada lagi tak boleh ubah. Apa yang boleh diubah. Kerana bola juga sudah diletakkan di tempat yang sepatutnya untuk Stefano Brando, yang mungkin akan mengambil ataupun akan menjadikan ini jaringan peribadi yang kedua untuknya dalam saingan Liga Super musim ini. Namun harus diingat Khairul Azan juga mempunyai rekod yang cemerlang dalam menyelamatkan sepakan penalti. Pertembungan antara Stefano Brando dan juga Khairul Azan. Jaringan yang diselamatkan dan sebelum Stefano Brando meletakkan Sri Pahang di hadapan sekaligus mendiamkan seketika lautan merah kuning di Petaling Jaya. Walaupun pada awalnya tugas yang sememangnya telah dilaksanakan dengan cukup baik oleh Khairul Azan sebelum beliau sekali lagi menyepaknya ke dalam gawang. Saya rasa ini adalah satu kesepakan penalti yang baik, mempunyai kekuatan. Ia berada dalam diletakkan di hujung, tetapi Khairul Azan dia cepat, dia memilih dengan tepat di mana arah bola akan diletakkan, tetapi cuma tampanannya. Tak boleh menyalahkan Khairul Azan, dia telah melakukan yang terbaik. Selepas itu tampanan pula nak menyalahkan pertahanan juga sukar kerana bola terus kepada Brando. Azan gol di minit ke-74 sudah berubah di Petaling Jaya. Stefano Brando dengan jaringan penalti. Lihat ketika ini bola yang semakin mengalami masalah untuk bergolek dengan sempurna. Kilat sambung menyambung. Kita harapkan ia tidak menghentikan perlawanan. Fazli, cubaan kaki kirinya. Tapi jika nak selamat untuk kesemua pemain-pemain juga penyokong-penyokong di sana, sesuatu perlu dilakukan jika ia lagi teruk. Benar sekali. Keselamatan adalah segalanya dalam permainan
15 minit. Khairi. Cuaca yang dilihat semakin buruk sudah ya. Brandon Gunn. Untuk Zikri. Untuk Yazan. Hantar ke sebelah kanan untuk Terang. Tanduk keluar. Zikri. Terus hantar ke depan. Biarkan kepada Terang untuk mengejarnya. Dikeluarkan oleh Klasok. Terus dimainkan. Iron ada satu peluang untuknya. Hantar ke belakang cari Terang. Zikri dengan satu lagi percubaan untuk menghantar ke dalam kawasan penalti. Balik pada Zikri. Satu lagi hantaran. Ditanduk keluar oleh Klasok. Peso juga sekadar mengeluarkan bola tersebut. Keadaan padang yang semakin berat. Hantaran yang perlu lebih sempurna dari kesemua pemain. Roscoe untuk Mukhairi. Fazli. Lebih tersusun kali ini. Rawabdeh. 1-2 yang cuba dicipta tidak menjadi. Larikan oleh Aguero. Dan mengharapkan ada tolakan yang tidak dapat perhatian daripada pengadil perlawanan Fitri Maskon dengan satu lagi pertukaran. Yaksikan Aiteraung dikeluarkan dengan Daniel Asri, pemain baru yang dibawa masuk. Ya, jika Selangor memerlukan seorang pemain yang boleh mengubah sesuatu, ia adalah Daniel Asri. Sama seperti apabila dia masuk menentang Kuching City, yes, dia menjaringkan gol yang terakhir, gol yang menambah derita Kuching City. Momentum itu yang diperlukan oleh Tan Cheng Ho untuk Selangor mendapatkan jaringan penyamaan. Yazan untuk Mukhairi. Tukar di sebelah kanan pula, namun harus diingat Syazwan Andik yang mengawalnya. Ada seorang lagi tenaga baru untuk perlawanan ini. Robdeh untuk Brandon Gunn. Tengah Fazli. Daniel Asri tak percaya lepas. Roscoe. Tak percaya. Namun Aguero juga gagal untuk melakukan tolakan yang lebih baik. 1-2 antara Fazli dan Daniel. Fazli untuk Iron dipatahkan oleh Stefano Brundo. Roscoe untuk Zikri. Cuba untuk melindungi bola tersebut. Balik pada Roscoe. Hantar kepada Daniel. Brandon Gunn. Nukar ke sebelah kanan untuk Mukhairi. Semakin sukar untuk Selangor. Dengan keadaan padang, dengan pemain Selipang sudah pun berkampung di kawasan mereka. Lagi lambungan ke kawasan penalti. Keluarkan. Sherman perlu lebih cermat. Mukhairi cuba untuk menghantar kembali kepada Daniel Asri sebelum ada mungkin sedikit terjaan dari Yazan Al-Arab. Yazan terlibatnya juga membantu bahagian serangan. Fazli Mazlan. Umpan dari Fazli, ada tandukan, namun ia daripada Michael Klasok. Azam cari ke Pak Sherman. Aguero, ada kelibat Pak Kyudin di sebelah kiri. Lambungkan terus ke depan, dikejar oleh Pak Kyudin, terlepas pula. Bila bola yang agak kuat. Sayang sekali, sebentar tadi saya rasa bagi saya Sergio perlu hantar terus, tak perlu mengambil sentuhan ke hadapan. Pak Kyudin sudah melakukan larian di sebelah kiri. Individu yang menjadi perhatian ketika ini adalah Izam Firdaus selaku match commissioner, kerana keputusan sama ada perlawanan ini akan diteruskan ataupun
diberhentikan seketika melihat kepada cuaca yang cukup tidak, cuaca yang mungkin boleh mengakibatkan sesuatu yang tidak kita inginkan sebenarnya. Ya, jika tak ada kilat, teruskan, tapi keselamatan perlu difikirkan terdahulu. 9 minit terakhir bincangan di antara Izam Firdaus dan juga Fitri Maskon. Nampak seperti perlawanan akan masih lagi diteruskan. Lihat kepada Fitri yang lihat ke arah jamnya. Sememangnya ada 9 minit lagi. Info terbaru yang saya terima, permainan akan masih lagi diteruskan. Lihat saja bagaimana Tan Cheng Ho dengan persalinannya yang basah kuyup masih lagi berada di tepi garisan padang untuk memastikan anak buahnya terus dalam permainan. Ya, inilah betapa pentingnya, bermaknanya untuk dia mendapatkan sesuatu daripada perlawanan ini. 8 minit, mungkin tambah lagi 2-3 minit. Adalah sangat penting bagi Selangor. Masih panjang. Dan untuk Sri Pahang, ia adalah panjang. Mereka perlu bertahan selama itu. Masa yang panjang untuk Sri Pahang dan masa yang mungkin semakin suntuk untuk Selangor. Bila anda begitu mahukan jaringan, pertukaran pemain, Nicholas Swerat dikeluarkan, Malik Ma'arif dimasukkan, ada tembungan menarik di antara Syahrul Nazim yang semakin bertakung di bahagian ataupun kawasan penalti Selangor. Orozco untuk Mukairi. Penantaran pendek mungkin akan menyukarkan. Penantaran rendah, Daniel untuk Brandon Gunn. Lokar pula ke sebelah kanan. Mukairi. Lihat saja bagaimana bola yang tidak akan pergi bila menghantar lerek sebegitu. Ke dalam. Roscoe. Terus dikeluarkan oleh Malik Ma'arif. Sherman dan juga Syahrul Nazim melindungi bola tersebut. Satu back heel ke depan untuk Azam. Rawabdeh untuk Fazli Mazlan. Brandon Gunn terus mencari Mukairi. Gerakan yang cuba dilakukan oleh Mukairi. Syazwan Andi bertindak untuk mengeluarkan, namun bola yang tersangkut dapat pada Zikri. Satu hantaran daripada Zikri Khalili, ditandu oleh Klasok. Asrif Nasrullah juga turut terlibat. Myron Diwalje hantar ke dalam kawasan penalti, ditandu. Ada bola yang terkena Fitri Maskon dan pastinya akan ada drop ball dan bola yang menghalang pergerakan pada permainan diteruskan. Dari Stefano Brando. Bola yang semakin tersangkut. Brandon Gunn dapat pada Mukairi. Terus menghantar. Kerana itu yang akan seringkali dilakukan oleh pemain-pemain Selangor. Ini sesuatu yang kita tidak jangkakan. Di separuh masa yang pertama, cuaca amat baik, cantik. Kini di baki perlawanan ini, mereka ini satu cabaran bagi kedua-dua pasukan. Bukan saja untuk Selangor mendapatkan jaringan, tetapi untuk Sri Pahang bertahan daripada dibolosi. Orozco agak kuat pula tolakan kaki kanannya. Tiada tanda-tanda untuk hujan ini akan berhenti dalam
menuju 5 minit terakhir aksi separuh masa kedua. Setelah pasukan pelawat mendahului menerusi jaringan penalti ataupun Stefano Bruno menerusi percubaan selepas sepakan penaltinya diselamatkan. 57% penguasaan dari Selangor berbanding Sri Pahang dengan 43%. Bukairi cuba untuk cari kembali gerakan di sebelah kanan. Segala-galanya tampak tidak membelahi Selangor ketika ini, Said. Makin suka. Ya. Kepada keadaan padang dan masa yang semakin suntuk. Dan apa yang Sri Pahang sedang lakukan adalah plan yang terbaik. Mengumpul pemain-pemain mereka dalam kawasan mereka sendiri. Ada peluang yang baik. Ini Bukairi, antaranya digagalkan oleh air sebenarnya. Itu akan banyak berlaku dalam baki perlawanan ini. Bagaimana mereka nak mengatasi kawasan-kawasan yang penuh berair ini. Akan ke belakang terawal terus cari rakan di dalam kawasan penalti. Orozco, tolakannya akan lemah. Tiada pemain Sri Pahang di bahagian atas. Memangnya mereka berkampung di kawasan mereka sendiri. Satu gol yang akan dipertahankan. Lampungan ke depan. Ada satu sliding tackle dari Syazwan Andik. Adakah satu kesaran sebenarnya? Ya, mungkin landing di situ. Tapi ini untuk pemain-pemain mereka perlu jangkakan mungkin bola itu akan berhenti. Walaupun nampak seperti akan keluar, mereka perlu ikut bola sampai habis kerana kawasan lumpur ni akan membantu. Daripada tandukan, cantik dari Brandon Gunn. Sedang kita berkatakan mengenai cara yang terbaik untuk Selangor mendapatkan jaringan. Muncul pemain ini, Brandon Gunn. Jaringan di minit ke-88. Anda bukan sahaja hebat, kisah anda bukan sahaja hebat di luar padang, kerana Brandon Gunn meneruskan kehebatannya di dalam padang dengan jaringan penyamaan untuk Selangor, mengembirakan kembali penyokong Selangor di Petaling Jaya. Ya, satu jaringan yang begitu cantik. Orozco masuk bukanlah memberi kelebihan apa-apa, tapi dari segi set piece, dari bola mati ini, dia meletakkan bola di kawasan yang paling sempurna untuk Brandon Gunn meletakkan kepalanya. Dan pemain yang berjersey 88 menjaringkan gol penyamaan di minit ke-88. Brandon Gunn, jaringan kedua untuk musim ini. Sebalik, Sri Pahang mahu mempertahankan kedudukan. Kini Selangor terus marah dan marah, mengharapkan akan ada satu lagi pertambahan jaringan. Siden membabitkan Azrif Nasruhak. Ya, saya memahami emosi mereka kerana mereka telah bekerja begitu keras sepanjang 88 minit dan daripada satu set piece bukanlah di mana mereka boleh bertahan dengan lebih baik. Mereka telah dihukum. Beliau tampak tidak berpuas hati bila insiden ini memberikan sepakan percuma untuk Selangor. Kawasan berbahaya untuk Sri Pahang. Coba dirampas oleh Iron, berjaya untuk melepaskan sepakan. Dikeluarkan namun tidak jauh dari kawasan mereka. Hantaran kepada Syarul Nazim. Brandon Gunn ada ruang di hadapannya. Tolakan ke belakang untuk Bukairi. Syarul Nazim melepaskan rembatan. Semakin rancawan. Nasib baik tak berhenti perlawanan. Hampir kesemua pemain Selangor berada di dalam kawasan penalti Sri Pahang, kecuali dua pemain. Dengan
Itu menjadi percubaan terbaru antara David Orozco. Ditanduk sekali lagi oleh Stefano Brando. Sepakan sudut yang ke-12. Orozco pastinya mahu menghadirkan satu lagi antara yang berbahaya. Belum lagi selamat untuk Sri Pahang. Masih lagi dalam kawasan mereka. Daniel dari Rawabdeh dilarikan oleh Zikri. Satu sliding tackle dari Syazwan Andik dibenarkan kali ini. Tentukan dari Orozco. 5 minit masa tambahan. Daniel Asri jaya lepas. Dengan kepas Sherman juga menjadi pemain di bahagian pertahanan. Jika tadi mereka mahu mempertahankan satu gol di hadapan, dan kini mereka pastinya mahu mempertahankan sekurang-kurangnya satu mata untuk dibawa pulang ke Darul Makmur. Ya, sama ada mereka mendapatkan satu mata atau memberikan 3 mata kepada Selangor. Lebih baik satu mata, bertahan. Namun itulah yang dimaukan oleh Fandi Ahmad sebenarnya, melihat pada sesi tembual pada perancangan sebentar tadi. Beliau sekurang-kurangnya mahukan satu mata, menyadari apa yang mampu dilakukan oleh Selangor. Namun berbaki 3 minit dalam masa tambahan ini. Satu lagi mara bahaya dicipta oleh Orozco. Satu hantaran, terkena palang. Ianya terkena palang. Iron cuma terlepas pergelutan di antara beliau dan juga Asrif Nasruha. Namun kali ini Iron Divalje dipersalahkan. Ya, ini dia peluang untuk Orozco. Satu percubaan yang baik. Dia melihat kemungkinan kedudukan penjaga gol di manakah dia berada. Dia melihat dia mempunyai peluang di atas Zarif Irfan. Sedang kita berbicara mengenai peluang, sedang kita berbicara mengenai insiden yang membabitkan Asrif dan juga Iron. Ada insiden di luar permainan membabitkan Syarul Nazim. Ini insiden membabitkan Iron. Sejurus selepas itu, tadi kepas Sherman. Sama ada disengajakan ataupun tidak sengaja? Sengaja. Dia tahu apa yang dilakukan. Kena Ar-Rawabdeh sebenarnya. Ya, tetapi dibesarkan oleh pemain-pemain yang lain. Sesuatu yang tak perlu, kerana permainan sedang begitu rancak, begitu baik daripada kedua-dua pasukan. Kini Selangor mencari gol kedua. Elemen suntikan drama di Petaling Jaya ketika ini. Kalau ini drama, saya cukup lengkap mengenai bagaimana kita menjangkakan cuaca yang menarik pada awalnya. Ada jaringan yang dibatalkan dan bermula aksi di separuh masa kedua. Hujan yang turun dengan lebat dan sepakan penalti dihadiahkan untuk Sri Pahang. Diselamatkan oleh Khairul Azhan dan sepakan susulan dari Stefano Brando meletakkan Sri Pahang di hadapan. Dan di penghujung separuh masa pertama muncul pula Brandon Gunn dengan tandukan ke dalam gawang Sri Pahang untuk mengikat seketika kedudukan. Dan yang berlanjutan ketika ini adalah layangan kad kuning untuk Zarif Irfan, menjadi individu keempat untuk pemain Sri Pahang dilayangkan kad selepas Bakiuddin Fadli Syaz dan juga Azwan Arifin. Yazan santai ke depan, Klasok keluarkan bola. Syarul Nazim, Asrif, Quran antara beliau dan juga Daniel Asri. Masukkan Daniel. Antara percaturan
dari Tan Cheng Ho untuk mendapatkan jaringan. Lihat saja kelibat Tan Cheng Ho masih lagi setia berada di tepi garisan permainan. Sherzad Faizev, pemain dari Uzbekistan ini, hantaran ke depan. Pasti apa yang dilakukan oleh Faizev. Jauh dari Khairul Azan. Waktu sebenar sudah pun tamat. Azam, dorongan ke depan digagalkan oleh takungan air. Trosok dicabar oleh Iron. Sherman. Aguero dijatuhkan. Oh, tidak sebenarnya. Satu lagi layangan kad untuk pemain Sri Pahang. Yang terbaru Sergio Aguero. Emosi dari pemain ini. Dia tidak menjangkakan itu menjadi kekasaran daripadanya. Masih belum berhenti ya. Pada pengada perlu berhati-hati. Lampungan ke depan. Ada tandukan dari Stefano Brando. Dari insiden babak Stefano Brando dan juga Sharon Nazim menjadi